Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi Elvin dari Tuan Elvin Chang Chamber. Hari ini kami masih berbincang atas subjek pencegahan jenayah. Tetapi hari ini kita khusus atas persoalan ataupun subjek penipuan melalui telefon. Apa itu penipuan melalui telefon, tuan-tuan dan puan-puan? Ini saya akan mengkongsikan satu pengalaman peribadi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah mendapat satu telefon yang menyatakan beliau telefon daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Walaupun saya berada dekat Johor Bahru, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana penipuan tersebut berlaku? Macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia menyatakan beliau telefon daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan menyatakan ada terdapat satu saman terhadap saya dan dia akan menguruskan cara-cara untuk menyelesaikan tindakan mahkamah melalui telefon. Walau bagaimanapun, saya berasa sangat bernasib baik kerana sebagai seorang peguam, saya faham bahawa mahkamah tidak akan menghubungi seseorang defendant melalui telefon dan menyelesaikan kes tersebut melalui telefon. Jadi saya telah menolak sebarang pertolongan yang telah ditawarkan oleh beliau daripada melalui telefon. Tuan-tuan dan puan-puan, ia telah sebenarnya dinyatakan dengan jelas khususnya di dalam kaedah mahkamah, iaitu prosedur kita dalam kes civil, macam mana kita boleh melakukan. Pihak mahkamah tidak akan menelefon kita untuk menghubungi jika terdapat sebarang saman. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang sebenarnya berlaku adalah saman tersebut akan dihantar, akan diserahkan melalui pejabat guaman kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan dan bukan melalui telefon. Pihak mahkamah pun tidak akan menelefon kita jika memang ada kes, katakan kita disaman, kan? Perkara tidak berlaku. Jika tuan-tuan dan puan-puan dapat panggilan demikian, jangan ambil sebarang tindakan, letakkan ganggang telefon dan jangan ambil sebarang tindakan. Selain daripada mempergunakan nama mahkamah, ada juga penjenayah menggunakan institusi-institusi lain untuk mengelirukan kita supaya kita terperangkap dalam rancangan-rancangan mereka. Sebagai contoh, saya pernah dengar juga ada orang yang dapat telefon menyatakan dia daripada lembaga hasil dalam negeri, dah berapa tahun tak bayar cukai. Benda-benda ni pun boleh ditipu. Jika tuan-tuan puan-puan dapat sebarang telefon, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menghubungi jabatan-jabatan yang berkenaan untuk mendapat penjelasan yang sepatutnya. Jika maklumat-maklumat yang diberikan tu palsu, jangan ambil sebarang tindakan dan jika boleh saya menasihatkan tuan-tuan puan-puan untuk membuat laporan polis. Selain daripada itu, melalui pengalaman saya sendiri, saya juga dapat pengalaman bahawa pihak bank menelefon kepada saya dan menyatakan kredit kad kredit saya telah digunakan untuk satu jumlah tertentu yang saya tidak belanja. Pada mulanya saya hampir percaya apa yang dikatakan oleh mereka. Mereka menyatakan kad saya telah digunakan dekat suatu tempat untuk satu jumlah yang dinyatakan dan tanya saya macam mana saya nak buat bayaran. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini sebenarnya adalah satu skam yang tidak betul dan tidak benar. Mengapa saya dapat kena pasti perkara tersebut adalah tidak benar dan tidak pasti? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, syarikat bank yang menghubungi saya pada masa itu saya tiada kad kredit untuk bank yang berkenaan. Atas sebab begitu saya dapat kesan orang yang menelefon itu adalah satu penipuan. Dan selepas saya meletak telefon dan tidak mengambil tindakan ataupun apa yang dia nak saya buat, saya tidak membayar sebuah bayaran dan saya telah menghubungi pihak bank yang berkenaan dan membuat satu penjelasan sama ada telefon tadi memang dipanggil daripada syarikat bank yang berkenaan. Dengan nasib saya yang agak baik tu, pihak bank telah mengambil tindakan yang elok dan memaklumkan kepada saya bahawa dengan betul saya tidak ada kad kredit untuk bank yang berkenaan dan panggilan telefon tadi adalah palsu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kamu mendapat sebarang panggilan, jangan rasa risau, jangan rasa bimbang. Yang terutamanya sekali, jangan buat sebarang
bayaran jika dituntut. Jangan kita sesekali mendedahkan kata-kata laluan kad kredit kita. Jangan kita sesekali mendedahkan nama penuh kita, kad pengenalan, nombor kad pengenalan kita jangan didedahkan. Jangan kita dedah sebarang maklumat kepada pihak lain yang tidak kenali. Jika berlaku perkara yang sedemikian, saya nasihatkan tuan-tuan puan-puan sekali lagi, kita harus menelefon pihak bank dan pihak berkuasa yang sepatutnya untuk membuat penjelasan sama ada perkara itu adalah betul. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya selepas penjelasan panggilan itu betul, masih tidak lambat untuk kita mengambil sebarang tindakan yang wajar. Jangan tergesa-gesa membuat sebarang bayaran atau mendedahkan sebarang informasi kita. Ya. Perkara ini akan merosotkan keadaan kita, kepentingan kita mungkin tercabar. Demikianlah pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan selepas saya mengkongsikan persoalan atas penipuan talian. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan dan soalan, sila menghubungi saya di bawah dan saya akan membalas dan beri maklumat yang saya boleh dengan secepat mungkin. Terima kasih.